Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Dr. Yati. Mudahkan matematik anda. Okey, kita tengok dulu taburan norma. Kalau taburan normal, pun boleh ubah rawak dia adalah selanjar. Sebelum ni binomial dia diskrit. Diskrit yang boleh bilang 1, 2, 3, 4. Kalau dia katakan selanjar, dia boleh masuk pecahan, dia boleh masuk perpuluhan. Kalau dia kata pun boleh ubah ni, pun boleh ubah kalau contohnya berat. Berat kalau kita timbang, dia akan ada perpuluhan. Tinggi kalau kita timbang, suhu kalau kita baca dia ada puluhan. Tapi kalau orang kita bilang kan. Kalau selalunya kalau binomial tu adalah bilangan menembak ke, bilangan apa ni ke mana ke, kalau mendat kan tembakan dan seterusnya. Dia bilang berapa kali dia menang. Tapi kalau selanjar, dia boleh perpuluhan. Itu kena faham. Sebab tu kalau binomial tadi, garisan straight dia tak boleh sambung. Okey? Baik. Pun boleh ubah rawak selanjar ialah suatu pemboleh yang boleh mengambil sebarang nilai dalam suatu selang. Macam garis nombor, macam ketak samaan. Kita boleh buat. Ya? Dalam bentuk selang dia, kita boleh buat. Daripada mana ke mana. Jadi dalam bentuk selang tu bermaksud X tu dia boleh duduk di antara. Okay. Jadi X lebih besar daripada apa-apa. Okey, ataupun negatif R duduk tengah R. Okey, ni pun boleh jadi juga. Ni yang dikatakan selanjar sebab semua. Kalau contohnya cikgu ambil X lebih daripada 5. X lebih daripada 5 ini bermaksud dia start daripada 5. Garisan dia terus ke kanan. Nilai X dia. Okey. Jadi kalau tak termasuk dia bulat. Kosong. 5.1, 5.2, 5.3 apa semua boleh masuk. Okay, yang dikatakan taburan normal ni suatu pemboleh ubah rawak selanjar iaitu X adalah bertabur normal. Hanya boleh berlaku kalau dia selanjar sahaja untuk normal. Jika grafnya menunjukkan ciri-ciri berikut. Ini X, mu ni adalah min. Min populasi. Min ya. Min duduk di tengah-tengah. Kalau ini adalah X. Okey, dan lengkungnya berbentuk loceng. Ini cikgu panggil loceng ni dan dia tak akan menyentuh paksi X ni. Ni garisan ni dia tak akan sentuh paksi X. Ia bersimetri paksi tegak yang melalui minnya iaitu linear line X sama dengan mu tu ni. Ni paksi simetri seolah-olah kita lipat dia bertindih lah. Kita dah belajar dah dalam apa ni graf itu. Simetri ya atau kuadratik. Okey, yang mempunyai nilai maksimum. Nilai maksimum dia X sama dengan mu tang ni. Di tang ni je. Okey, pada tengah-tengah ni nilai maksimum dia lah. Baik, luas rantau yang dibatasi lengkung dan paksi X ialah 1. Iaitu jumlah kebarangkalian bagi semua nilai X. Jadi kita kena faham dia macam ni. Okay. Kalau kita ada satu line, ini adalah paksi X. Okay. Dan kita ada lengkungan dia tak akan menyentuh paksi X. Di sinilah mu. Okay. Yang kata kebarangkalian tu, kebarangkalian semua ni. Ni luas di bawah ni, luas luas semua ni bilangan dia adalah 1. Sebab dia adalah luas ni
samalah dengan kebarangkalian. Okey, sama dengan 1. Ini ciri-ciri bagi taburan normal. Jadi semua ni adalah 1. Okey, itu dia abang tu. Kebarangkalian, jumlah kebarangkalian bagi semua nilai X adalah 1. Boleh ubah rawak selanggar X bertabur normal ditulis, ni beza dia. Yang tadi tu B, binomial, NP. Sekarang normal, mu adalah mean. Ni mu ya, salah ni. Mu ialah mean dan sigma square ni adalah variance. Jadi kalau nak cari CMPY square root je lah, kan? Ini maksudnya, kalau tengok macam ni saja, ni adalah normal. Taburan normal. Kalau dia tulis B, NP. N adalah bilangan, P adalah kebarangkalian. Tapi kalau normal, dia tulis mu. Mu ni adalah mean populasi. Sigma square ni adalah variance bagi populasi. Itu nanti belajar lebih lanjut kat universiti lah. Okey, kalau dia bagi normal ni, tak boleh nak buat apa-apa. Tak boleh nak buat apa-apa, melainkan kita kena tukar kepada normal piawai. Cikgu ambil contoh yang paling mudah lah. Cikgu ambil contoh yang paling mudah. Kalaulah dia bagi ada markah ya. Okay, markah matematik. Okay, markah matematik adalah katalah kita ada 70. Okey. Markah sain. Okey, 80. Okay, ini adalah X. Ini pun adalah X. So tak boleh kita nak katakan markah sain lebih baik daripada markah matematik secara keseluruhan. Jadi kita pandai sain daripada matematik. Tak boleh nak buat anggap yang macam tu. Okey. Jadi sebab itulah kita ada normal piawai. Dipiawaikan. Okey, so kita memerlukan, kena faham macam ni. Kalau untuk markah matematik, kita nak compare dengan markah sain, kita perlukan mean bagi matematik untuk keseluruhan kalau nak ambil satu kelas. Kemudian sisihan piawai dia. Begitu juga untuk sain, kita perlukan mean secara keseluruhan dan juga sisihan piawai untuk keseluruhan bagi sain. Dengan menggunakan nilai-nilai ni, baru kita boleh compare mana terbaik, mana kita lebih pandai daripada kawan-kawan yang lain. Itu maksudnya tukar kepada normal piawai. Okey, beza normal piawai yang ni. Okey, mean dia adalah 0, variance dia adalah 1. Jadi kalau variance 1, otomatik lah sisihan piawai pun 1. Dalam kebarangkalian itu kadang-kadang adalah statistik, kita akan belajar dah untuk cari sisihan piawai, square root kan variance. Okey, itu yang kita kena faham dulu, apa yang dikatakan taburan normal dan juga taburan normal piawai. Okay, lengkungan sama, cuma beza dia apa? Di sini. Mean dia adalah 0. Okay, so sisihan piawai dia ditambah di sini, dia akan bergerak lah. 1, 1. Ini adalah normal piawai. Bila variance 1, otomatik sisihan piawai dia pun 1. Ini beza dia Z. Okay, tapi kebarangkalian sama. Jumlah kedua-dua dia dapat separuh. 0.5, separuh lagi 0.5. Jumlah dia juga adalah 1. Jadi untuk yang baru ni, bersimetri pada paksi tegak yang melalui mean, mu dia adalah 0, sisihan piawai dia adalah 1. Kalau tengok yang ini sahaja, ini adalah normal piawai. Beza dengan yang tadi. Nampak? Beza dengan tadi. Yang ni X. Sekarang dah jadi Z. Yang ni yang kita kena buat kerja. Okay, dan nilai maksimum pada Z dia 0. Z0, mu 0 lah tadi ya. Yang ni.
Luas rantau dibatasi oleh lengkung taburan normal piawai dengan paksi Z adalah 1. Bawah ni semua 1. Tak dibagi 2, dapat separuh. Okey. Baik. Penukaran. Yang ni penting. Yang ni kena ambil Ini memang tapi tak apa dia bagi. Dalam soalan dia bagi. Satu taburan normal boleh ditukar kepada normal piawai dengan menggunakan Z. Z ni taburan untuk normal piawai, simbol saja. Dan X tu adalah nilai yang tadi yang kita tunjuk tu, mu dia punya dan sigma dia punya. Sigma ni adalah sisihan piawai. Mu adalah min, nilai pemboleh ubah rawak normal X. Macam tadi contohnya X dia 70 lah. Okey. X dia 70. Yang untuk max, yang sin X dia adalah 80. Cuma masukkan dalam formula ni saja. So dalam soalan dia kena bagi mu berapa, sigma berapa, X berapa. Kalau dia tak bagi, tak boleh buat kerja. Tu nak kena faham. Z adalah skor piawai dan untuk mencarinya kena menggunakan jadual. Dia pernah tengoklah kalau cikgu dah ajar, mungkin pernah tengoklah. Ni daripada sini. Ni Z dia. Lepas tu nilai dia ada perpuluhan lah. Okey, tengok contoh sekejap. Tengok, nampak tak ni? Nampak tak? Nampak cikgu. Nampak. Okey. Macam mana dia dapat sifar 0.025 sifar ni? Kalau 1.96 nilai Z dia yang dia dapat tadi 1.9 tengok dekat 6. Ni, row ni. Jadi 1.96 jawapan dia sifar point. Titik perpuluhan dekat depan tu dia tak kira lah. Dia tak tulis lah. Jadi dia maksud sifar point. Sifar 25 sifar. Maksudnya kawasan selepas 1.96. Okey. Ni bacaan dia lah. Kalau kita tengok nilai dia sifar point 1. Yang ni. Kalau sifar 0.18, sifar 0.18, ini jawapan dia. Sifar point, sebab kebarangkalian kan. Separuh ni adalah sifar 0.5, separuh belah sini pun sifar 0.5. Jadi semuanya adalah 1. Dia kena baca daripada tabel ni. Tak ada pilihan. Okey? Baik, so kita tengok soalan sekejap. Ini bentuk soalan yang anda boleh tanya. Baik. Jisim berat berat. Jika berat dia boleh perpuluhan. Kalau dia boleh perpuluhan, maka dia boleh masuk taburan normal. Okay. Jisim itu adalah pemboleh ubah dia, sim. Okey. Jisim dan bertaburan normal dia bagi tahu. Kadang-kadang dia bagi tahu, kadang-kadang dia tak bagi tahu. Jadi bergantung kepada soalan. Okey, tapi di sini sebab dia bagi tak ada perpuluhan. Tapi dia bagi tahu normal, tak kisahlah. Kalau dia perpuluhan, ada perpuluhan, dia bagi tahu. Tapi kalau dia tengok saja perpuluhan ada dekat dalam ni, dia tak boleh normal lah. Dia tak boleh binomial lah. Okey, kalau tak ada, mungkin boleh normal, boleh binomial. Okey, nampak tak? Dia bagi min dia 220. Jadi langkah pertama yang kita perlu buat adalah kita kena keluarkan maklumat daripada soalan. Okey, maklumat yang pertama adalah mu. Mu dia 220. Tak bubuh unit pun tak apa sebab kita tak pakai unit dia. Okey. Dan variance kita tahu. Kadang-kadang dia bagi variance, kadang-kadang dia bagi sisihan piawai. Okay, kalau dia dah bagi variance, automatik cepat-cepat tukar kepada sisihan piawai. Ini mesti. Okey, yang ni mesti. Sebab kita nak guna mu dengan sigma ni, bukan sigma square. Kalau kadang-kadang dia bagi dah sisihan. Lepas tu dia kata cari kebarangkalian bahawa sebiji apple dipilih secara rawak. Itu adalah P. X. Itu soalan. Tengok dalam soalan dia.
maklumat dah ada. Lebih daripada 230. Lebih daripada 230. Okey, di sini tak apa kesan sangat, ada sama dengan ke, tak ada sama dengan ke. Tapi ayat dia dah lebih, kita tulis macam tu lah. Nampak? Dia tak ada sama dengan. Tak boleh PX sama dengan 230. Itu hanya berlaku dekat binomial. Okey. Baik. Lepas tu nak cari kebarangkalian dia lah ni. Macam mana nak buat? Okey, langkah pertama kita kena fikir formula. X tolak mu per sigma. Itu formula diberi dalam soalan, tak ada bimbang. Maka langkah seterusnya yang ini kita kena tukar. Ada nak masuk tak? P kebarangkalian Z. Nampak? Daripada X tukar kepada Z. Di sini kita pakai formula. X dia apa? X dia yang ini. Ini adalah X. Jadi 230 tolak mu dia adalah 220 per 10. Ini yang kita kena kira. Itu penukaran X kepada Z. Normal piawai. Ini normal baru. Ini normal piawai. Okey, cuba kira je. Ini cabaran. Okey, satu kan? Cabaran online ni kita tak nampak. Ada ke tak ada ke depan cikgu ni. Okey. Baik, bila dah dapat macam ni, baru kita fikir table. Table jangan buat di bawah ni. Di bawah ni kita buat jawapan je. Jangan kacau. Kita buat sebelah. Okay, buat sebelah dia table. Table pula. Loceng. Table. Nak tengok dalam table kan kena ada loceng dulu. Okay, so di sini Z. Sini 0. Kalau dia kata 1, dah tentu duduk sebelah kanan. Positif. Duduk sebelah kanan, kita buat satu border. Ini 1. Okey, Z sama dengan 1. Baik, mana kawasan yang kita nak? Sebab dalam table dia kena ada kawasan lorektan. So, kawasan lorektan dia tengok lebih besar daripada 1 Z dia, maka ini kawasan yang kita nak. Okey, boleh faham sekarang? Itu je, tak payah pun. Okey, so di sini yang kita nak cari Z sama dengan 1, maka tengoklah table tadi. Okey, table tadi cari Z1. Z duduk sebelah kiri ni. Z dia 1, okey, so nilai ni yang kita nak. Okey, sifar 0.1587. Sebab tak ada perpuluhan dah. Jadi kita assume 1 point sifar lah. Okey, sifar 0.1587. Sifar 0.1587. Ini adalah kebarangkalian jika Z sama lebih besar daripada 1. Okey, so bolehlah masuk dekat sini jawapan. Okey, ada nak tanya apa-apa tak ni? Tunjuk. Loceng ni kena tunjuk. Ni adalah jalan dia. Nanti kat okey. Sekarang tengok soalan yang kedua. Di antara, baca daripada awal. Cari kebarangkalian bahawa seriti apple dipilih secara rawak mempunyai gisim di antara 210 hingga dengan 225. Kalau dia kata di antara, maknanya X tu duduk di tengah-tengah. Ini senang aja sebenarnya nak faham. 210 X 225. Okay. Kadang-kadang dia pakai huruf besar. Tak kisahlah kita pakai huruf besar. Sama aja. Okey. Mula-mula hak dia bagi tu adalah X. Okey, mu sama 220 sebab tu dia duduk di ayat atas.
sigma pun sama, square root kan 100 macam tadi pun sama. Okey, so langkah seterusnya buat di bawah pun tak apa. P yang ini kena Z. Okey, kena Z. Kalau X tak boleh baca lagi table. Z. Okey, so 210 adalah X dia. Tolak 220 adalah min-nya, mu. Bahagi dengan sigma dia adalah 10. Ini untuk yang 220. Sama juga, yang di sebelah kanan pun sama juga. 225 tolak 220 per 10. Okey, kira je. Berapa dapat nilai yang ini? Berapa nilai yang ini? Negatif 1 Negatif 1 dan 1/2. 0.5. Negatif, positif. 0.5. Okey, 0.5. Positif. Okey. Yang ni yang kita kena guna table. Nak cari. Okey. Yang ni nak guna table. Jadi sebelum guna table, buat loceng sebelah dia. Nak tengok kawasan mana yang kita nak. Okey, so tengah-tengah ni adalah 0. Z dia. Negatif 1. Sudah tentulah selepas belah kiri. Okey, sini Z negatif 1. 4.5 sudah tentu sebelah kanan. Okey. Baik. Di antara. Loreklah dalam ni. Tu je nak faham. Kawasan ni yang kita nak. Okey. Oh, fikir. Boleh ke cari hak tengah ni? Sebab table kita duduk belah belakang, kanan. Okey? Baik, jadi kita kena faham, kita kena cari kawasan hak tak berlorek ni. Dengan hak ni. Okey. Oh, boleh dapat. Sekejap lagi, 1 tolak ni dapatlah dia. Dia tak boleh cari yang tengah-tengah ni, tak boleh cari terus. Sebab kita tengok pada rumus dia. Rumus dia adalah duduk di belakang. Bukan di dalam. Okey? Baik. Jadi 4.5 kita baca. 4.5 ambil ni. Okey, Z 4.5, nilai kebarangkalian dia duduk di dalam 0.3085. 0.3085. Itu satu. Kalau 4.5. 3085. Okey. Macam mana nak cari yang ni? Ada tak Z itu negatif? Z semua positif, ya. Dia tak ada negatif. Jadi kita cuba pantulkan. Tak tunjuk pun tak apa. Kalau kita tunjuk, dia kalau kita pantulkan, kita nak cari kawasan ni. Bila pantul, sini 1. Okey, Z dia adalah 1. Jadi bila pantul, automatik kawasan ni kita dapat. Betul tak? Jadi yang ni yang kita nak cari. So yang ni dia akan samalah dengan sini. Boleh faham? So tak tunjuk pun tak apa. Yang ni kita tahu dah. Baca 1, dapatlah kawasan ni. Baca 1 tadi, kita dapat 0.1587 kan? 1587. Sebenarnya kita cari tu hak ni. Okay, sebenarnya yang ini. Tapi disebabkan dia bila kita pantul tak ada negatif, jadi kita kena pantul dapat nilai ni, samalah nilai ni. Tak tunjuk pun tak apa yang ini. Okey. Jadi jawapan akhirnya macam mana? Ni belum jawapan lagi tau. Jadi jawapan akhir tolak
Yes. Jadi kita akan kebarangkalian dia tak payah tulis dah sebab kita dapat value dah. 1 tolak 0.1587 tolaklah 0.3085. Dia bukan susah pun. Cuma pada loceng kita tu kena teliti. Okey, cuba kira. Dia mesti sifar point lah kebarangkalian kan? 0.5328. 5328. Boleh faham? Kejap cikgu. Okey, saya katalah soalan ni juga dia kata kebarangkalian jisim dia kurang daripada lebih daripada 210. Lebih daripada 210. Katalah soalan ni dia baca macam ni. Dia nak macam ni. Kebarangkalian jisim lebih daripada 210. Okey, apa yang kita perlu buat? Sama juga. Tukar kepada Z. Okey, lebih daripada 210 tolak 220 mila bahagi dengan 10 sigma dia. Jangkauan. Okey, so tadi kita dah kira dah, kita dapat yang ni. Kan? Betul? Okey, negatif 10 bahagi 10 negatif 1. Kan? Dia berbeza-beza lah. Jadi sekarang ni kita tengok pula macam mana rupa loceng kita. Jawapan terletak pada loceng tau. Kena faham. Jawapan dia terletak pada loceng. Okey, so di sini adalah 0. Baik, so negatif 1 sini. Kan? Lebih besar daripada negatif 1. Lorek belah kanan ke belah kiri? Kanan. Belah kanan. Semua ni. Semua ni kita nak. Sebab ikut arahan dia. Z lebih besar daripada 1. Negatif 1, sorry. Lebih daripada negatif 1. Okey? Baik. Jadi sama juga macam kes tadi. Kita tak mau hak ni. Dia tak ada jalan. Kita kena cari juga kawasan ni. Jadi bila kita pantulkan, dia akan duduk di sebelah kanan 1. Kan? Sebenarnya kawasan ni adalah sini. Betul tak? Sebenarnya yang ini duduk sebelah sini ni, yang sama ni. So kita nak buang kat ni. Nampak kita pantul. Jadi macam mana pun kena cari hak ni. Tak ada pilihan sebab dalam table dia dapat yang sebelah kanan. Faham macam mana pun kalau kita pantulkan maknanya kita akan duduk dapat sebelah yang tak berlorek dia duduk tang. Tak berlorek duduk sini. Okey, jadi nilai di sini akan sama nilai di sini. Nampak tak? Itu tujuan dia kita buat pantul sebab nak cari nilai yang positif. Negatif tak ada. Okey, so tak salah kita dapat berapa? 0.1587. 0.1587 kita baca daripada table, maka sini pun 0.1587. Tapi kita nak kawasan berlorek sebab dia kata Z lebih daripada negatif 1 sini. Maka kenalah 1 tolak 0.1587. Dia bergantung kepada ni ketaksamaan. Baik, jadi berapa dapat jawapan? Ya? 0.8413. 413. Okey. Okey. Logiklah dia lebih daripada 0.5. Okey, ada soalan nak tanya lagi? Kalau jumpa kes macam ni. Kalau di antara, dia duduk di tengah-tengah. Kalau lebih besar, lebih kecil, duduk di sebelah.
Okey, katalah dia minta P X lebih kecil daripada 200 kilo. Kalau yang ni senang. Cara dia semua sama. So kita akan dapat P lebih Z lebih kecil daripada negatif 1 kan. Ambil terus lah jawapan ni. Kita kena lorek kawasan ni lah. Jadi kita pantul dapat yang ni terus. Dia akan dapat lebih besar. Okey, so ambil terus lah jawapan dia 0.1587. Jadi loceng kita sebenarnya dia duduk sebelah kiri. Ini Z sama dengan negatif 1. Jadi kita lorek sini. Lorek sini samalah bila kita pantul dapat sebelah sini kan. Jadi kalau kita pantulkan, kalau positif memang kita, kalau negatif, jadi kalau kita pantulkan kita akan dapat Z sama dengan 1. Kawasan lorekan ni mesti sama dengan kawasan lorekan ni. Jadi kalau kita baca dekat table, ni dapat. Okey, 0.1587. Tak payah tolak lah. Nampak tak beza soalan? Sikit je beza dia, tak ni ya. Jadi taburan normal dia mesti menggunakan formula Z. X tolak mu bagi dengan sigma. Dia bagi X tukar kepada Z. Tukar pada Z guna formula. Lepas sampai sini buat loceng, cari jawapan dekat table, hubung. Tengok logik. Okey, boleh faham sekarang? Normal. So ada satu soalan lagi di sini. Seterusnya. Seterusnya cari nilai H supaya 90% daripada apple mempunyai gisim lebih daripada H. Ni dia corner sikit soalan. Dia dah bagi ke barang kalian. Okay, so kita kena bentukkan persamaan. Bentukkan persamaan dia macam mana? Ke barang kalian tak salah. X lebih daripada H. Jadi kita kena faham macam tu. Macam mana ayat dia kita nak tulis dalam bentuk simbol ke barang kalian. P, tengok ayat dia, dia kata gisim lebih daripada H. Gisim adalah X lebih daripada H. Ke barang kalian dia dah bagi. Tukar kepada perpuluhan 90%. 0.9. Ni persamaan dia. Unknown ada, mesti wujud persamaan lah. Okay. Ada apa nak tanya yang ni? Tengok soalan dia. Cari nilai X supaya 90% daripada apple mempunyai gisim lebih daripada H. Nampak simbol? Jadi ayat dia tu yang panjang kita transfer macam ni. Okey, sama juga. Langkah yang pertama, kita kena tukar kepada Z. H menggantikan X tadi. Tolak, ni dia. Bahagi sisihan piawai dia. Okey. Tengok compare dengan tadi. Okey, tadi kita nak cari ke barang kalian. Okey, sekarang kita nak cari unknown. Unknown dia duduk di dalam ni. Ke barang kalian dia dah dapat daripada loceng. Okey, so case yang sama, kita kena tengok logik kawasan lorekan dia yang mana. Okey, ke barang kalian dah ada. Jadi masih loceng. Kalau dia kata lebih besar, ke barang kalian dia 0.9, sudah tentulah dia melepasi belah sini. Sebab apa? Kawasan ni saja dah 0.5, tapi kita ada 0.9. Maknanya dia duduk sebelah sini.
inilah Z. Z yang mana? Yang H tolak 220 per dengan 10. Z ni lah nak cari. Ini adalah Z. Kawasan lorekkan yang mana lebih besar daripada dia? Kita tentu kawasan ini. Ini kena fikir logik sikit lah. Sebab dia lebih daripada 0.5. Maka jawapan di sini dah ada. Okey. Boleh faham sekarang? Inilah 0.9. Tapi macam mana nak cari ni? Ni dia lain sikit. Okey. Dia duduk di sebelah negatif kan? Duduk di sebelah negatif, kita cuba pantulkan nilai Z kita sekarang. Okey. Dia duduk di sebelah sini. Okey, sini adalah negatif Z, sorry. Ini adalah positif. Per dengan 10, kita tak tahu. Okey, sini berapa? Kita nak kawasan ni 0.9. Maka kawasan ni berapa? Jumlah semua mesti 0.1. Yes, 0.1. 0.1 ni lah kita baca di dalam. Baca di dalam untuk cari Z. Tadi ada Z, cari di dalam. Sekarang cari di dalam yang dekat-dekat 0.1. Baru kita boleh baca Z dia. Tu kena faham. Okey, 0.1. 0.1 yang dekat-dekat. Okey, sini. Betul tak? Kan? Ya. Dia kena ambil lebih nah. Ini kurang. Tak sampai lagi. Kita kena ambil lebih. Okey, 0.103. 3 yang belakang ni kita kena buang. Buang yang mana? Tengok row yang belakang ni. Kolom yang belakang. Tak ada 2, tak ada 3, ambil yang dekat. Boleh ambil 2, boleh ambil 4. Okey, jadi kita baca dalam kepala kita 0.1001 lah kalau buang 2. Okey. So jawapan Z dia adalah tengok belah sini 1.281. Okey, nampak tu. Kita kena ambil 0.1 tapi tak ada tepat-tepat 0.1, ambil yang terdekat. 1.281. Tak mau tulis dua tak apalah, yang ni kita tulis Z atau tak apa. Okey. Nampak tak? Boleh faham Okey, tapi sebab dia duduk sebelah kiri, maka nilai di sini dia jadi negatif semua ni lah. Ataupun sini kita buat negatif lah. Boleh aja, tak ada masalah kalau dia pindah ke sana lah. Dia akan jadi negatif. Oleh itu, H tolak 220 per dengan 10 samalah dengan bacaan kita tadi 1.281, tapi dia duduk sebelah kiri, bubuhlah negatif. Okey. Itu Z yang kita baca daripada tabel positif, tapi disebabkan dia duduk di sebelah kiri, maka kita kena letak negatif. Di sini pandai-pandailah, carilah H. Okey, cuba cari H kat situ. Okey, so berapa ni? 207.10. 207.19. Okey, okey. Ada soalan kah? Fina? Cikgu, Ya. kenapa kena ambil 0.1? Kenapa tak ambil 0.9? Tak mungkin kita boleh ambil 0.9 sebab tak wujud. Dia dalam sampai 0.5 saja sebab dia ambil belah positif saja. Okey, lagi nak tanya apa lagi?
Cikgu, soalan jawapan ni macam mana nak bentukkan PX lebih besar H tu? Itu arahan soalan. Macam nak? Arahan dalam soalan. Dalam soalan dia sebut cari nilai H supaya 90% daripada apple mempunyai gisim lebih daripada H. Yang ini confirm ke barang kalian walaupun dia tak harap. Tu kena pandai-pandai lah. Kalau peratus confirm ke barang kalian? Yes, of course. Oh. Barang kalian. Barang kalian. Sekian. Terima kasih.